Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat Konsul Jeneral China di Sarawak, Cheng Guangzong, di kediaman rasminya Demak Jaya, Kuching pada Rabu. Bercakap kepada media, Guangzong memberitahu kunjungan tersebut adalah bersempena penamatan tugasnya di negeri ini kerana beliau akan bersara pada bulan depan. Sehubungan itu, beliau menzahirkan penghargaan dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas kerjasama yang diberikan sepanjang perkhidmatan beliau di negeri ini sejak tahun 2018. Tambah Guangzong, beliau berharap hubungan baik di antara Sarawak dan China akan terus dikekalkan menerusi kerjasama pelbagai bidang. Laporan berikutnya, penyertaan syarikat tempatan Sarawak seperti Sarawak Energy Berhad SEB dalam pembinaan projek besar di Indonesia merupakan satu penghargaan terhadap kepakaran anak tempatan Sarawak. Menurut Timbalan Premier, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, beliau telah pergi ke Indonesia bagi memuktamadkan penglibatan Sarawak menerusi SEB dalam pembangunan hidroelektrik di Kalimantan yang akan menjadi ibu negara baharu Indonesia. Mereka jemput SEB itu untuk membantu mereka dalam pembinaan hydro power. Dan kita tahu Indonesia akan memindahkan capital Nusantara, they call it Nusantara. Dan dia mempunyai perencanaan. Jadi pembangunan itu akan memberi impact juga kepada kita. Ianya juga akan memberi manfaat kepada kita. Terutama sekali dari segi border trade. Dan kita boleh merancang pembangunan di kawasan-kawasan sempadan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Socio-Economic Lab Anjuran Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA di Lawas pada Selasa. Sementara itu, mengulas mengenai penganjuran Socio-Economic Lab, Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Datuk Ismawi Ismuni berkata, makmal ini diadakan selaras dengan strategi menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030. Katanya, Kerajaan Sarawak telah menggariskan hala tuju yang begitu jelas dan memperuntukkan dana yang begitu besar untuk memperkasakan lagi ekonomi Sarawak sebanyak 2 kali ganda. Ujarnya lagi, ini meliputi setiap projek pembangunan dan sosioekonomi selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 yang mempunyai 7 teras strategik. Seterusnya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak berhasrat untuk mengubah kawasan di sepanjang tebingan Kuching menjadi destinasi pelancongan yang lebih meriah. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, salah satu rancangannya adalah untuk menjadikan bangunan lama Majlis Perbandaran Kuching yang bertentangan dengan Balai Polis Sentral di Padang Merdeka sebagai galeri seni. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan platform seni fizikal dan digital Yas Art Digital di Kuching pada Rabu. Tambah Datuk Seri Abdul Karim, kementeriannya juga akan menubuhkan pusat seni persembahan di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama. Dalam pada itu, beliau berharap Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia, Festival Jazz Borneo dan Festival Muzik Desa dapat diadakan pada tahun ini selepas ditangguhkan sejak 2 tahun lepas susulan penularan COVID-19. Perkembangan selanjutnya di Miri. Bermula 4 Januari 2022, Lembaga Boya dan Rumah Api Sarawak telah diletakkan di bawah seliaan Kementerian Pengangkutan Sarawak. Susulan itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bersama pegawai-pegawai kementerian itu telah mengadakan lawatan untuk memeriksa keadaan pelampung pandu boya dan rumah api di Kuala Baram dan Tanjung Lubang Miri. Menurut Datuk Seri Lee, beberapa tindakan perlu diambil untuk menambah baik kemudahan dan kelengkapan di semua rumah api seperti pemasangan pagar, kamera litar tertutup selain mengkaji kesesuaian pemasangan sistem solar. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Rumah Api Tanjung Lubang Miri pada Selasa. Rumah Api Tanjung Lubang yang dibina Kerajaan British pada tahun 1936 merupakan lokasi pendaratan tentera Jepun di Sarawak pada 16 Disember 1941 semasa Perang Dunia Kedua. Selepas musnah semasa penjajahan Jepun, ia telah dibina semula dan digunakan hingga ke hari ini. Selain Rumah Api Tanjung Lubang, terdapat 6 lagi rumah api di Sarawak iaitu Rumah Api Tanjung Datu, Tanjung Po, Tanjung Jerijeh, Tanjung Sirik, Tanjung Kidurong dan Tanjung Baram.
Manakala di Repok, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si menggesa pihak berwajib agar segera membaik pulih jalan raya dari Jakar menuju ke arah Jalan Kiumang yang mengalami masalah air bertakung. Menurutnya, masalah membelenggu tapak projek lebuh raya Pen Borneo itu telah berlarutan selama 2 tahun berpunca dari pembetong yang tersumbat. Katanya masalah itu perlu ditangani segera kerana bimbang air bertakung yang mengalir di atas jalan raya akan menyebabkan tanah di bahagian bawah semakin lembut dan berlakunya tanah runtuh. Ditemui semasa melawat jalan raya itu pada Rabu, beliau menegaskan jalan raya itu merupakan laluan utama lebuh raya Pen Borneo termasuk kenderaan dari Kuching, Miri, Sibu dan tempat-tempat lain. Justru tegasnya ia akan membawa kesan yang serius jika tidak diselenggarakan dengan segera. Difahamkan pengurus pembinaan lebuh raya Pen Borneo Sarawak, Isha Awang, berjanji akan melaksanakan kerja-kerja baik pulih pada Mei depan. Terdahulu, Datuk Seri Huang telah mengadakan lawatan ke Terminal 2 Sarike untuk meninjau keadaan RC Coastal Wharf di Sungai Nyelong. Beliau telah diberikan taklimat mengenai keadaan dermaga tersebut yang mengalami banyak kerosakan pada tahap 75% dan tidak ekonomikal untuk diselenggara lagi. Sehubungan itu, Datuk Seri Huang telah mencadangkan untuk membina sebuah dermaga baru daripada membaiki dermaga tersebut untuk kegunaan memunggah bahan binaan kelak. Walaupun dalam keadaan uzur, dermaga yang dibina pada tahun 1979 itu masih aktif digunakan hingga ke hari ini. Datuk Seri Huang kemudiannya meluangkan masa hadir pada majlis simbolik penyerahan projektor LCD bertempat di Pusat Khidmat Repok. Menurut beliau, sumbangan projektor itu bagi membolehkan murid-murid belajar dalam suasana yang baik dan kondusif. Beliau juga berharap sumbangan itu dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru-guru dan murid-murid di dalam bilik darjah. Sebanyak 19 unit projektor diagihkan iaitu 5 unit kepada SK Sungai Pawo, 4 unit kepada CNN Serike dan 10 unit kepada SMK Bandar Serike. Sementara itu, sebanyak 19 buah persatuan dan badan bukan kerajaan NGO menerima sumbangan cek dan pelitup muka daripada Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati. Penyerahan sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh Presiden Sabati Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang di Pejabat Sabati pada Rabu. Sumbangan tersebut bertujuan memudahkan persatuan dan NGO menjalankan aktiviti serta program kemasyarakatan pada masa akan datang. Selain itu, ia juga sebagai tanda sokongan dan keprihatinan Sabati dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik melalui persatuan dan NGO yang terlibat. Antara yang menerima sumbangan tersebut adalah seperti tertera dengan masing-masing menerima RM3,000. Turut menerima sumbangan sebanyak RM5,000 adalah seperti berikut. Sementara itu, Sarawak Children Cancer Society, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Sarawak, Koperasi Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kuching dan Klinik Kesihatan Gedong juga turut menerima sumbangan berjumlah RM5,000. Ke perkembangan COVID-19, kes positif di Sarawak kembali ke angka 4 digit pada Rabu dengan 1,252 kes baharu direkodkan di 36 daerah sekaligus meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 291,459. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan menjelaskan sebanyak 913 kes adalah dalam kategori klinikal 2, 334 kes dalam kategori 1, 2 kes masing-masing dalam kategori 4 dan 5 dan 1 kes dalam kategori 3. Daerah Kuching kekal sebagai penyumbang terbesar kes dengan 408. Berikut perincian 36 daerah yang merekodkan kes semalam. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut melaporkan 3 kes kematian akibat COVID-19 melibatkan 3 lelaki berumur dalam lingkungan 50 sehingga 79 tahun yang mempunyai komorbid. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.